Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bis Malaysia Khamis 24 Oktober 2024, saya Faiz Syairah Nizam. Selain kami bersiaran menerusi saluran berita RTM dan juga di TV1, anda boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Saudara, kumpulan belia antara kumpulan yang mendapat perhatian kerajaan khususnya dalam Belanjawan 2025. Antaranya kumpulan usahawan belia melalui skim mikrobelia dan skim mula niaga selain program pembangunan keusahawanan belia Bumi Putra. 4 bilion ringgit juga disediakan untuk beasiswa dan pinjaman pendidikan yang fokus dalam pembangunan modal insan. Banyak lagi intipati belanjawan yang diumumkan berkait rapat dengan pembangunan ekonomi belia dan ini pastinya bakal menjadi tumpuan dalam forum ekonomi belia YEF yang akan berlangsung minggu ini. Dengan topik YEF dan kesinambungan ekonomi belia, semua ini akan kami bicarakan dalam Bual Bis seketika nanti. Sebelum itu, kita ikuti dahulu sedikit perkembangan tempatan. Pelan perlindungan dalam talian terbaru dilancarkan untuk kenderaan persendirian serta motosikal. Inisiatif Takaful Malaysia itu sebagai usaha memastikan pelindungan takaful mampu milik untuk semua. Segmen Bis Sana Sini membawakan perkongsian pelancarannya baru-baru ini bersama Muhammad Hakimi Ramli. Produk baru menerusi platform digital telah dilancarkan oleh Takaful Malaysia. Pelan pelindungan dalam talian terbaru dan komprehensif bagi kenderaan persendirian dan motosikal pada harga yang berpatutan untuk pemilik kenderaan di Malaysia. Pelancaran produk baru ini, pemilik kenderaan dapat mengakses pelan pelindungan secara pantas mengikut keperluan, sekaligus memilih faedah tambahan yang sesuai dengan bajet mereka. Sebenarnya syarikat Takaful Malaysia kita lancarkan platform Kautim ni tahun lepas. Memang target kita adalah untuk menyampaikan Takaful punya coverage ni atau produk Takaful ni direct pada customers kita, dan kita nak pastikan harga tu berpatutan. Jadi I think cara yang terbaik adalah melalui digital. Jadi setakat ni sambutan sangat menggalakkan, macam saya sebut tadi. Kita punya digital platform alhamdulillah. So kita harap perkara yang sama. In fact saya rasa pada kita, walaupun kita tak ada unjuran, tapi kita nampak prospek adalah sangat cerah. Pelancaran dua produk tersebut adalah sebahagian daripada langkah strategik Takaful Malaysia untuk mengukuhkan kedudukan dalam bidang insurans dan takaful motor yang telah menunjukkan pertumbuhan positif. Ini selaras dengan peningkatan permintaan pelan pelindungan untuk kenderaan persendirian dan motosikal dalam pasaran insurans am dan takaful di Malaysia. Dan menyusul seketika nanti segmen Bual Bis dengan topik YEF dan kesinambungan ekonomi belia. Tetapi sebelum itu kita tinjau dahulu senarai harga barang terpilih untuk hari ini.
Setiap siri program Forum Ekonomi Belia YEF akan membincangkan isu dari sisi belia dengan agenda meletakkan belia sebagai aset negara. Mengambil kira kepentingan golongan ini sebagai peneraju ekonomi dan dasar negara, apa mungkin masa depan untuk kira-kira 14 juta belia Malaysia ini. YEF dan Kesinambungan Ekonomi Belia, Bualbis hari ini kami bawakan panel undangan di studio Presiden Persatuan Alumni Fellow Perdana Malaysia PFAE, Encik Syed Muhammad Arif Syed Abdul Rahim. Encik Syed, terima kasih menerima jemputan kami di BIS Malaysia. YEF itu cukup sinonim apabila forum itu akan membicarakan isu atau agenda-agenda yang bertepatan dengan isu belia. Tapi sebelum tu, kita nak tahu sedikit perkembangan dari segi pencapaian dan juga momentum semasa belia negara ketika ini. Kalau ditengokkan Faiz, ekosistem Malaysia pada hari ini, kita sedang bergerak ke arah pendigitalan ekonomi. Dan kalau kita tengok pada inisiatif-inisiatif kerajaan seperti NETR dan juga NIMP, kita berada di dalam landasan yang betul. Cumanya bagaimana kita nak pastikan nombor ataupun bilangan golongan orang muda belia dapat berintegrasi di dalam sistem yang sedia ada. Dan juga sistem-sistem ataupun kita panggil peluang-peluang pekerjaan yang akan datang. So itu antara satu-satu perkara yang kita perlu tengok dari segi momentum. Adakah golongan belia berada dalam penglibatan aktif dalam ekonomi digital? Contohnya kalau kita tengok ramai belia sekarang telah pun berkecimpung dalam pelbagai industri. Contohnya e-dagang, di dalam fintech dan juga dalam gig ekonomi. Tetapi soalnya juga adalah adakah sektor-sektor ini baik untuk mereka? Untuk masa akan datang, untuk memastikan mereka mempunyai hidupan yang lestari, berupaya untuk hidup lebih sekitar 70 ke 60 tahun. Contohnya, bagaimana kerajaan ingin memastikan ada social cushion ataupun social support lah kepada mereka yang saya boleh kata kita panggil ini adalah informal sector, untuk mereka yang bukan bekerja, contohnya makan gaji, kerja 9 hingga 5 petang. Selain daripada itu, kita juga perlu ada sesuatu fokus untuk pembangunan kemahiran dan juga pendidikan. So kalau kita tengok sekarang ni, negara lebih memfokuskan tentang peredaran kita kepada STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, dan juga fokus pada TVET. TVET ni kalau kita tengok kan, kita tak boleh nampak ataupun mempelekehkan sektor ini kerana ia merupakan satu sektor high skill punya sektor. So dengan itu ia merupakan satu sektor high income juga, bila kita panggil jika ia diperlukan sebagai sektor skill. So saya rasa melalui inisiatif kerajaan, kita telah memastikan dan juga kita panggil identify sektor-sektor yang penting yang pihak belia perlu bersedia untuk kita go into a job ataupun dalam satu pekerjaan ataupun dalam menjadi seorang usahawan. Okey, dalam kacamata Encik Syed berkaitan dengan isu semasa belia negara, apa yang mendapat perhatian ketika ini yang mungkin Encik Syed boleh rangkumkan untuk mungkin 2-3 tahun kebelakangan ini, Encik Syed? Yang saya ataupun kami sebagai satu persatuan notis adalah perkembangan dari segi minat dan juga peredaran dari segi bagaimana kita sebagai sebuah ekonomi yang mungkin sebelum ini generik ataupun tradisional, kita panggil tradisional. Macam sebelum ni Malaysia sebagai satu negara, kita mungkin melalui fasa pertanian, kemudian kita jadi lebih ke arah industrialisation, kita banyak manufacturing sector dan sebagainya. Tetapi sekarang kita lebih pada saya menjadi sebuah negara yang fokus kepada pendigitalan dan juga untuk memastikan kita menjadi negara yang support ekosistem dunia. Kalau kita tengokkan sejarah baru-baru ini, kita mendapat pelbagai pelaburan di dalam sektor digital. Syarikat-syarikat seperti Amazon, Oracle yang membuka data center, yang memberikan support services kepada syarikat-syarikat global yang berpaksikan pejabat mereka di Malaysia. So itu antara satu perkara yang saya rasa kita perlu fokus, kerana jikalau kita terlambat, kita akan terkebelakang dengan peredaran yang Malaysia perlu hadapi
untuk post 2025 dan COVID inilah. Ya, kita cukup sinonim dengan YEF bila mana mengetengahkan isu-isu belia. Melihat kepada perkara ini, kalau boleh diterangkan pula, apa mungkin peranan YEF menghubungkan belia kepada mereka pembuat dasar, kepada pemimpin-pemimpin ekonomi tentunya untuk memastikan golongan belia ini juga dibicarakan dalam perbincangan ekonomi negara. Yep. Jadi YEF ni ataupun dipanggil Youth Economic Forum, dalam bahasanya Forum Ekonomi Belia, telah pun diadakan semenjak 2016. Setiap tahun kita adakan. Tahun ini merupakan kali yang ke-8. So forum ini sebenarnya dia punya peranan dia, kita ingin menjadi seperti World Economic Forum, di mana satu platform untuk membincangkan dasar-dasar yang penting pertinent kepada ekonomi yang kita perlu rungkai. Contoh yang saya boleh bagi, Faiz, pada tahun lepas kita membincangkan tentang post-COVID punya inisiatif, dan sebelum itu juga kita bincangkan tentang apa yang sedang berlaku di dalam COVID. Dan tujuan YEF ni adalah untuk memastikan pada setiap tahun kita akan mengadakan ataupun kita akan brainstorm masalah-masalah ataupun perkara-perkara yang belia patut bincangkan. Dan mungkin sedikit perkara yang lain pada tahun ini, kita telah pun bekerjasama dengan pelbagai rakan NGO ataupun majlis-majlis, contohnya Majlis Belia Malaysia, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan dan juga Khazanah Research Institute untuk compile idea belia dan membentangkan resolusi kepada kerajaan. So itu adalah satu perkara penambahbaikan yang kita telah lakukan pada tahun ini, dan kita juga telah present resolusi kami ini kepada Menteri Pendidikan Tinggi pada 3 minggu lepas, dan beliau sebut akan di present pada Yang Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan penaung pada persatuan kami. So itu antara perkara yang kami rasakan akan memberikan impak yang lebih inklusif untuk memastikan semua golongan belia ada suara di dalam suara kami juga. Okey, melihat kepada ialah peranan untuk mengetengahkan isu-isu belia untuk pastikan ia sampai kepada pemegang taruh, kepada pemimpin negara. Melihat kepada keadaan ini, bagaimana agaknya forum ini dapat memudah cara suara-suara remaja, suara-suara belia, pendapat-pendapat itu didengari dan dibahaskan dalam dasar-dasar ekonomi negara, Encik Said? Kalau mengikut bagaimana kami membuatnya, untuk pengetahuan Faiz, ini merupakan kali pertama persatuan kami bekerjasama dengan pelbagai rakan NGO dan juga majlis, dan di samping kita bekerjasama dengan akademia. So di samping kalau kita perhatikan ekosistem ataupun forum-forum di Malaysia ini, kita mungkin terlampau banyak bercakap tetapi tidak ada mungkin wadah ataupun cara yang kita nak terjemahkan bagaimana kita bercakap menjadi satu action. So salah satu perkara yang mungkin baru kita buat pada tahun ini, sebenarnya daripada tahun lepas kita sudah mula buat, adalah dengan menyediakan satu kertas cadangan polisi daripada perbincangan kami. So setiap tahun kalau kita adakan forum ekonomi belia, dan di samping itu kami juga adakan satu forum tahunan which is Climate Finance Summit, yang fokus kepada climate change. Kita merungkaikan diskusi-diskusi yang diadakan di dalam forum tersebut. Kita ada satu group of rapporteur ataupun kita panggil note takers yang profesional untuk membuatkan satu kertas cadangan polisi yang komprehensif, bukan saja high level, kita juga bagi input-input pelaksanaan di dalam policy brief kami. So itu antara perkara yang kami rasakan akan menjadi efektif, kerana mungkin tiada forum lain yang akan publish report mereka dan juga ketengahkan kertas cadangan polisi tersebut. Okey, melihat kepada kita tahu setiap YEF itu ada keutamaan atau isu-isu yang dijadi keutamaan setiap forum itu dilaksanakan. Untuk YEF 2024 ini, apa mungkin topik utama yang dilihat akan diberi perhatian bagi tahun 2024 yang mana akan memberi peluang baru kepada belia negara? So dari segi tema YEF pada tahun ini, kalau penonton semua ingin tengok, ada di website kami yef2024.com. Kita punya tema pada tahun ini adalah A Second Economic Takeoff, Malaysia's Path to the New Economy. Kita mengambil tema ini pada tahun ini kerana kita memerhati dan telah membuat
research dari segi apa yang telah berlaku, apa keperluan based on daripada our policy roundtable discussion dan juga preparation tersebut. Kita telah identify beberapa segmen utama yang perlu kita perhalusi dan kerajaan perlu menitik beratkan supaya golongan belia tidak terkebelakang dengan foreign expertise. Contohnya adalah 3 aspek utama yang kita nak bincangkan adalah nombor 1 digital economy, yang kedua green economy dan juga on talent. So bagaimana kita nak pastikan pelaburan-pelaburan yang strategik di negara ini dapat local talent ataupun Malaysians in general dapat memasuki bidang-bidang spesifik dan berteknologi tinggi ini. Sebab kita kena perakui kita sebagai satu negara yang kita panggil sektor awal ataupun sektor industri asal ataupun pertanian, di sektor manufacturing. Kita mungkin tiada experience di dalam pendigitalan ini. Mungkin perkara baru kepada kami. Sebagai negara yang membangun, mungkin tidak ada akses kepada inisiatif-inisiatif digital. So, banyak lagi persoalan saya berkaitan dengan bagaimana peluang yang Encik Syed rasakan belia terhadap industri-industri yang ia bukan sahaja baharu tetapi ia sebenarnya cukup signifikan untuk memastikan negara kita berdaya tahan dan berdaya maju. Kita berehat dulu Encik Syed, kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. Karya manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Malam Kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2024 di Dewan Perdana Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 26 Oktober di TV2. Anugerah Sri Angkasa 2024, Kilauan Prestij Citra Kegemilangan. Program latihan khidmat negara dimulakan secara rintis dengan konsep baru melibatkan peruntukan RM50 juta kepada Kementerian Pertahanan bagi lepasan kadet sekolah. PDRM dan agensi beruniform lain turut terlibat menjayakan PLKN 3.0 menggunakan prasarana sedia ada dengan kerjasama akademik kenegaraan. Program rakan muda diperuntukkan RM25 juta untuk terus menjadi wadah pembinaan potensi dan identiti belia berjati diri. YEF dan Kesinambungan Ekonomi Belia cukup bertepatan hari ini. Kita bersama Presiden Persatuan Alumni Fellow Perdana Malaysia PFAA Encik Syed Muhammad Arif Syed Abdul Rahim, yang mana bila kita berbicara mengenai belia, banyak perkara yang dikaitkan. Ini berkaitan dengan ekonomi, sosial dan tentunya kita pastikan bahawa belia itu cukup berdaya tahan dan berdaya saing. Melihat ke arah negara digitalisasi, kita cukup cakna bahawa kita tidak boleh terkebelakang dan kita tidak boleh cukup tertinggal jauh kerana belia itu sebagai peneraju negara. Untuk melihat kepada ialah teknologi dan juga digitalisasi di kaca mata Encik Syed, bagaimana peluang ini memberi satu peluang yang besar kepada belia negara ke arah mewujudkan lagi tenaga kerja mahir dalam sektor-sektor baharu? Kalau kita tengokkan revolusi lah dalam bahasanya human capital di Malaysia ini, kita mungkin memang very traditional, tetapi bila kita ada pelbagai teknologi giants yang datang ke Malaysia,
saya rasa sudah tiba masanya kerajaan pun sudah kita panggil take action dalam mengeluarkan blueprint seperti digital blueprint untuk Malaysia, untuk memastikan kita ada peluang untuk Malaysians menerajui teknologi baru yang mungkin kita tidak biasa, kerana sebelum ini teknologi ini adalah dibuat di luar negara, tetapi sekarang dengan peluang tersebut, dengan Malaysia mempunyai peluang menjadi hub digital di ASEAN specifically, saya rasa sudah tiba masanya golongan belia juga mengetahui dengan lebih mendalam apa sebenarnya peluang-peluang lain yang boleh kita dapati dalam peluang-peluang pekerjaan yang akan datang buat masa akan datang. Melihat kepada forum ini, kita tahu setiap forum akan ramai syarikat-syarikat yang akan berinteraksi sama untuk membicarakan isu berkaitan dengan belia. Melihat kepada peluang yang ada ini, sejauh mana interaksi ini mewujudkan peluang baru di antara belia dan juga sektor swasta, tentunya kerajaan dalam kita membina kerjasama di antara golongan-golongan dan kumpulan ini. Tentunya dari soalan Faiz tadi, kami sebagai sebuah persatuan yang menjalankan forum ekonomi belia ini, kami bekerjasama dengan pelbagai pihak. Salah satunya disebabkan penaung kami merupakan Perdana Menteri, kami juga bekerjasama dengan pelbagai kementerian-kementerian lain yang akan hadir juga pada forum ekonomi belia. Contohnya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri di bawah YB Tengku Zafrul, Kementerian Digital di bawah YB Gobind Singh. Itu antara menteri yang akan datang ke forum tersebut yang signifikan kepada inisiatif-inisiatif kerajaan yang saya sebut tadi lah. Contohnya NIMP dan juga digital blueprint. Dan dari segi itu kita juga identify bahawasanya pelbagai industri tempatan juga memerlukan talent untuk memastikan mereka boleh menceburi peluang-peluang pekerjaan yang akan datang. Contohnya antara organisasi yang bekerjasama dengan kami yang merupakan partner kami untuk forum tersebut adalah YTL Power di bawah YTL Group. So mereka akan menjadi salah satu penerajui digitalan di Malaysia melalui data center yang mereka akan develop di Malaysia. Di samping partner-partner kami yang lain, contohnya HRD Corp yang merupakan satu syarikat ataupun agensi yang menerajui upskilling initiative micro credentials kepada golongan belia. So ini adalah antara organisasi yang bekerjasama dengan kami, private sector, yang ingin memastikan yang supaya golongan belia tidak terkebelakang untuk mereka mendapat satu idea dan peranan untuk masa akan datang. Kita tahu YEF setiap forum akan berbicara mengenai isu-isu semasa perihal belia, dan setiap penghujung YEF itu akan wujud resolusi atau mungkin cadangan-cadangan penyelesaian bagi isu-isu semasa belia. Apa mungkin harapan Cik Said melihat kepada resolusi yang akan dibentangkan dan ia juga akan memberi kesan kepada dasar-dasar utama negara? Kalau kita sebut tentang resolusi, alhamdulillah saya boleh mengatakan yang kami amat gembira kerana selepas pertemuan kami dengan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, nampaklah sedikit resolusi yang kita cadangkan kepada beliau. Mungkin beliau bawa kepada Perdana Menteri, kami tak tahu. Tetapi kami nampak ada pelbagai inisiatif seperti yang saya sebut tadi, kita panggil tax exemption untuk micro credentials untuk golongan belia, untuk kita panggil pivot. Contohnya mereka ni mungkin buat specific task untuk syarikat mereka, tapi bila dia pivot untuk menjadi seseorang yang pakar dalam pendigitalan, itu mungkin satu career pivot yang kita hendakkan untuk golongan belia, untuk memastikan mereka dapat menjalankan kerja yang futuristik lah. Itu salah satunya. Di samping itu, kami juga telah identify terdapat pelbagai inisiatif yang boleh memberikan, kita panggil startup punya inisiatif untuk golongan belia untuk menjadi usahawan dalam sektor digital. Itu antara perkara yang kami perakui ada di dalam bajet, tetapi dari segi pelaksanaan kita perlu memastikan pelaksanaan itu perlu menyeluruh untuk mungkin ada mekanisme tertentu untuk pelaksanaannya. Correct. Okey,
terima atau tidak kehadapan bagi tahun 2043 Malaysia berhadapan dengan negara tua, menuju negara tua. Melihat kepada isu ini, perlu belia mengisi kelompongan profesional, tenaga kerja mahir yang sebelum ini diisi oleh mereka yang senior. Melihat kepada isu ini, bagaimana mungkin PFAA atau YEF sendiri akan bicara isu berkenaan dengan menuju negara tua, Encik Syed? Kalau kita sebut tentang peredaran kita menghadapi itu, di dalam forum ekonomi belia kita juga akan membincangkan tentang talent. Bagaimana human capital dalam Malaysia dapat menerima evolusi yang agak drastik lah dari segi input dan output negara kita berkenaan dengan sektor-sektor tersebut. Contohnya yang saya sebut tadi, digital economy dan juga green economy. Tetapi saya pasti Malaysia ataupun kerajaan perlu mengadakan satu platform supaya akan ada integrasi di antara golongan belia dan juga golongan yang lebih tua. Seperti yang Faiz sebut tadi, kita merupakan satu negara yang akan menuju lebih tua, tetapi kita perlu proaktif dalam memastikan kita tidak obsolete. Perkataannya adalah obsolete kerana jika kita obsolete, our human capital punya structure akan, pada saya, sedikit runtuh lah. Untuk bukan nak menakutkan penonton kan, tetapi kalau kita tak bersedia dengan plan-plan optimization yang kita perlukan, maka mungkin kita punya human capital akan disrupt lah pada pendapat saya. Kita akan ada satu gap yang mengatakan kita ada competency gap. Kita panggil competency. Okey, dengan minit yang terakhir ni, saya nakkan sedikit mungkin pandangan Encik Syed berkaitan dengan bagaimana status terkini produktiviti belia negara. Melihat kepada status ini, apa mungkin harapan dan cadangan Encik Syed? Kalau kita tengokkan, sebenarnya there is a number yang saya boleh share lah dari segi berapa sebenarnya youth unemployment rate. Kalau kita tengokkan golongan belia yang umur 15 hingga 30 tahun, ada dalam 12.5% yang tidak mempunyai kerja dalam 400,000 orang. So dari segi itu, kita perlu betul-betul memastikan dan juga identify sektor mana yang kita boleh panggil golongan yang tersisih ini boleh bekerjasama, boleh bekerja di dalam sektor tersebut. So, saya rasa perlu identifikasi awal untuk memastikan golongan belia boleh berdaya saing dalam sektor-sektor yang tersebut. Satu saya kira satu rangkuman yang cukup cantik, bila mana belia perlu tahu di mana letaknya kumpulan ini, dan dalam masa yang sama juga kita juga belia dari hati belia ke belia, kita faham bahawa setiap kesusahan atau struggle yang kita hadapi menuju kepada ekonomi baharu, menuju kepada bagaimana dari segi pembahagian kita dalam dasar-dasar negara, dan itu waktu yang kita ada. Encik Syed Muhammad Arif Syed Abdul Rahim, Presiden Persatuan Alumni Fellow Perdana Malaysia, untuk perkongsian yang diberikan. Terima kasih. Kita harapkan yang terbaik juga untuk YEF 2024 dalam mengetengahkan isu-isu belia negara dan menjadi satu dasar-dasar baharu yang lebih segar untuk belia negara. Terima kasih kita ucapkan. Jangan lupa saksikan YEF2024.com. YEF2024.com. Untuk itu, BIS Malaysia menutup siaran hari ini 24 Oktober 2024. Saya Faiz Syairanizam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.